Siri bercakap dengan Jin, musim kedua, episod ke-28, Kubur Berasap, karya asal Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa like dan subscribe channel Hey Padu Kawali selepas selesai video ini. Saya masih dapat mengawal perasaan. Datuk pun memadamkan api yang membakar sumbu lilin. Nyamuk mula menggigit cuping telinga dan muka. Dalam samar-samar senja itu, Datuk memandang wajah saya tepat-tepat. Balik. Kenapa tu? Jangan banyak tanya. Balik. Tapi tu, balik. Pekik Datuk. Saya lihat wajah Datuk lain macam. Langkah Datuk cukup cepat. Saya lihat tapak kakinya bagaikan tidak menyentuh bumi. Supaya tidak ketinggalan jauh darinya, saya terpaksa berlari tanpa memandang kiri dan kanan. Kemudian saya terdengar bunyi yang ganjil dari arah belakang. Macam bunyi tapak kaki orang memburu saya. Bila ditoleh ke belakang, tidak ada satu pun yang saya nampak kecuali daun-daun rumput menutup bumi kerana dipijak. Saya terdengar bunyi reriang rimba yang bertali temali. Bunyinya berubah dari satu pokok ke satu pokok. Bunyinya cukup nyaring dan memanjang pula. Kata nenek, kalau reriang rimba berbunyi dalam bunga senja dan bunyinya tidak putus-putus, itu membawa alamat ada penghuni kampung yang akan meninggalkan kampung dan tidak akan kembali hingga hari kiamat. Siapa yang nak mati ni? Timbul pertanyaan dalam hati kecil saya. Tentu saja pertanyaan itu tidak menerima jawapan dari sesiapa. Barangkali kalau saya tanya Datuk, kemungkinan akan menerima jawapan. Tapi saya tak berani nak bertanya padanya. Datuk terus melangkah. Saya renung ke kiri. Saya renung ke kiri. Pokok getah berdaun lebat tertegun kaku. Saya toleh ke kanan. Pokok-pokok koko yang berbuah rapat-rapat tidak bergerak. Tok! Mendadak saja saya memanggil nama Datuk dalam warna senja yang kian gelap itu. Datuk berhenti. Entah macam mana sepasang mata saya tertumpu pada sepasang kakinya yang tidak memijak bumi. Saya kedutkan kening dan dahi. Belum pernah saya melihat Datuk dalam keadaan demikian. Hati saya mulai ragu-ragu. Apakah saya berhadapan dengan Datuk sendiri atau satu makhluk asing yang menyerupai Datuk? Bagi membuktikan apakah Datuk yang di depan saya ini adalah Datuk saya yang sebenar, saya segera menarik hujung bajunya dengan sekuat hati. Badan saya bagaikan ditarik oleh satu kuasa yang menyebabkan saya terdorong ke depan. Bahu sebelah kanan saya menyondol pangkal belikat Datuk. Kemudian saya terasa satu hentakan yang amat kuat mengenai pangkal telinga kanan saya. Ping! Seluruh badan saya lemah. Saya tidak mendengar apa-apa lagi pada masa itu. Semua terasa sunyi dan sepi. Saya tidak tahu berapa lama saya berkeadaan demikian. Saya hanya tersedar apabila badan saya digoyang oleh Datuk beberapa kali. Telinga saya diasah oleh bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Bila saya membuka mata, saya lihat Datuk tersenyum. Tok, Datuk tadi macam... Aku faham. Datuk memotong cakap saya dan menyuruh saya bangun. Suasana sekeliling bertambah kelam. Bunyi suara burung kuangkuit cukup jelas kedengaran. Kata orang tua-tua, burung itu berbunyi dari atas kepala harimau. Ada juga yang mengatakan burung itu menjadi jalan kepada hantu dan syaitan. Burung itu menjadi pedoman kepada hantu dan syaitan. Sering berbunyi pada waktu senja begini dan tengah malam menjelang subuh. Datuk juga berpesan kepada saya bahawa 3 masa itu, iaitu waktu senja, tengah malam dan subuh adalah waktu syaitan sedang aktif berkeliaran. Saya tidak boleh bangun. Kedua belah sendi lutut saya terasa longgar. Tidak mampu menahan badan saya yang agak gemuk ini. Bunyi suara burung kuangkuit semakin dekat. Saya cemas dan saya faham kalau tidak kena caranya, saya dan Datuk akan menjadi korban harimau. Kita dalam bahaya tu. Rumah Pak Omar jauh lagi ke tu? Tak apa. Sepatutnya kau tidak boleh menegur aku bila melihat aku dalam keadaan ganjil tadi. Kenapa tu tak cakap tadi tu? Aku pun terlupa, kata Datuk dengan wajah yang kesal. Tanpa diminta, Datuk menerangkan kepada saya bahawa dia terpaksa berjalan di atas angin untuk menghindarkan sebarang kejadian buruk. Menurut Datuk, jarak tapak kakinya dengan bumi lebih kurang 1,5 kaki.
Ruang yang kosong di antara tapak kaki dengan bumi itu akan dilalui oleh angin yang boleh memisahkan kuasa jahat dari meresap ke dalam tubuhnya. Kuasa jahat apa tu, Tok? Jin tanah atau jembalang tanah? Ganjil benar bunyinya, Tok. Ini dah macam tahyul ke, Tok? Belum Datuk dapat memberi jawapan pada pertanyaan itu, saya tercium satu bau yang agak ganjil. Suara burung kuangkuit terdengar dari dahan pokok atas kepala. Datuk masih bertenang. Dia suruh saya berdiri, tetapi saya tidak berdaya. Kalau aku berjalan memijak bumi tadi, tentu saja aku lumpuh semua badan. Tempat ini agak keras. Dengan mendadak Datuk memberitahu saya. Datuk juga menyatakan sekiranya saya tidak menarik bajunya tadi, perkara itu tidak berlaku pada diri saya. Sebabnya, ketika dia berjalan tadi, semangat dan perasaannya sudah disatukan dengan semangat saya. Datuk pun memicit buku lali kanan saya. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Hari bertambah gelap, bunyi reriang rimba tidak kedengaran lagi. Ternyata usaha yang Datuk lakukan tidak dapat memberikan kejayaan. Saya masih tidak mampu berdiri dan saya rasa tempurung lutut saya sudah tidak wujud di tempatnya. Kau tahu kenapa aku berjalan di atas angin tadi? Tak tahulah, Tok. Kau perlu belajar dan mengenal adat budaya dan kepercayaan nenek moyangmu yang tidak lari dari asas agama Islam. Maksud, Tok, manusia tidak dapat melarikan diri dari 4 unsur ini. Tanah, air, api dan angin. Begitulah apa yang dikatakan oleh guruku, Tamar. Sebab apa begitu, Tok? Kalau tidak ada benda-benda ini, manusia tidak akan dapat bergerak di atas alam ini. Saya tak faham lah. Aduh, itu kaki saya pun dah tak boleh bergerak ni, Tok. Mudah saja. Manusia berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Air pula mesti ada di dalam tubuh manusia. Api yang bermaksud darah mesti ada dalam diri manusia. Begitu juga angin. Jika tidak ada angin, manusia tidak akan boleh bernafas. Saya terdiam mendengar keterangan dari Datuk. Lalu dia menyatakan makhluk lain sama ada dari jin dan sebagainya juga bergantung pada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Pada zahirnya, engkau nampak kaki aku tidak memijak bumi. Tetapi dari segi kebatinan, aku tidak berpisah dengan bumi. Seluruh panca indera bertaut rapat dengannya. Kerana itu, aku tidak boleh bercakap atau menggerakkan tubuhku. Bila bergerak, kuasa jahat akan meresap ke tubuhku. Datuk pun memberikan penjelasan lagi. Saya sebenarnya mahu mengerti dan faham. Apa yang saya ragukan selama ini dengan sendirinya sudah terjawab. Datuk merenung wajah saya dengan tepat dan tajam sekali. Dari sinar matanya itu, Datuk seolah-olah berkata begini. Jangan kau tanya hal ini lagi, cucuku. Saya terkejut. Dari ribuan pokok sebelah kiri, seekor harimau muncul. Misainya bergerak-gerak dan dalam sama-sama senja itu, sinar matanya seakan-akan bercahaya. Kau datang, kata Datuk. Harimau bergerak untuk menghampiri Datuk. Dengan tenang, Datuk menghulurkan lengan tangan kanannya pada harimau itu. Lidah harimau yang panjang dan merah itu menjilat kulit lengan kanan, merebahkan bulu-bulu roma hitam dan lebat di tangan Datuk yang berurat-urat itu. Datuk lalu memeluk leher harimau. Datuk meraba-raba misai harimau dan harimau besar itu menguap panjang. Taringnya yang tajam berwarna putih jelas kelihatan. Kau tahu aku dalam kesusahan. Kau datang ya, ujar Datuk lagi. Harimau itu terus merebahkan badannya ke atas bumi, bergerak ke kanan sambil menggerak-gerakkan ekornya penuh manja. Datuk mengurut-ngurut badan harimau itu berkali-kali. Cucu aku sakit. Kau jilatlah tempurung lututnya. Sebaik saja Datuk selesai bercakap, harimau itu bangun. Harimau itu menggeliat dengan kedua belah kaki depannya mencengkam bumi, manakala kedua belah kaki belakangnya menendang bumi menyebabkan bahagian belakang badannya meninggi dan bahagian kepalanya rendah separas bumi. Harimau itu mengaum kecil sambil membetulkan kedudukan badannya seperti biasa. Kau tengok tu, Tamar. Kau harus membuat senaman seperti harimau ini. Ia dapat menguatkan pinggang-pinggang dan urat kaki dan tangan serta belikat dari diserang lumpuh. Jadikan amalan setiap pagi dan petang.
kata Datuk pada saya sambil menyuruh saya melihat gerak-geri harimau tersebut. Bagaikan mengerti, harimau itu melakukan perbuatan tadi sebanyak 3 kali berturut-turut. Dengan tenang harimau itu menghampiri saya. Saya merasai rasa geli dan sejuk dari kepala lutut bila harimau itu menjilat kulit badan saya dari kepala lutut hingga buku lali. Sesekali saya terasa gigi harimau yang tajam itu berlari-lari lembut di atas tempurung lutut saya. Saya kira lebih kurang 3 minit harimau itu menjilat. Harimau itu terus bangun panjang dan menghilangkan diri dalam sekelip mata. Burung berbunyi kembali. Datuk menyuruh saya bangun. Memang menakjubkan. Saya dapat berdiri dengan cukup baik sekali. Saya boleh melangkah dengan penuh tenaga dan kekuatan. Bagaimana? Kamu dah kuat sekarang? Ya tu, saya dah kuat. Tiba-tiba Datuk mengikat kedua belah mata saya dengan kain hitam. Dia menyuruh saya berdiri betul-betul di sebelah kanannya. Datuk pun meletakkan tangan di atas bahu saya. Kamu langkah setapak ke depan dengan kaki kanan, ujar Datuk. Perintahnya itu saya patuhi. Apa yang saya alami selanjutnya ialah badan berasa melayang. Bunyi angin cukup kuat memukul genggendang telinga. Saya bagaikan terkhayal sejenak. Sedia! Saya terdengar suara Datuk. Serentak dengan itu, saya terasa sepasang kaki saya memijak bumi. Datuk pun membuka mata. Saya dan Datuk sudah pun berada di kaki tangga rumah Pak Omar. Dengan wajah yang tenang, Pak Omar menjemput kami naik ke rumah. Kerana waktu maghrib hampir tiba, saya dan Datuk tergesa-gesa mandi dan mengambil air semayang. Datuk dan Pak Omar berbual-bual di ruang tengah sementara menanti waktu isyak. Kerana Pak Omar sudah berpisah dengan isterinya, dia hanya menyediakan makan malam sekadar yang termampu olehnya. Malam itu, kami makan nasi beras bukit, berlaukkan ikan kembung rebus yang sudah digoreng serta sambal belacan. Makanan yang disediakan amat menyelerakan. Untungnya, kami makan sesudah menunaikan sembahyang isyak. Kalau tidak, sudah pasti saya tidak selesa untuk rukuk dan sujud. Lebih kurang pukul 10 malam, saya dan Datuk meninggalkan rumah Pak Omar menuju ke masjid. Sebelum berangkat, Pak Omar berpesan supaya berhati-hati bila tidur di dalam masjid tersebut. Menurutnya sudah banyak kali orang dicampak keluar dari masjid kerana bercakap tidak senonoh dan ikut suka hati. Pak Omar menyatakan sekali lagi kepada Datuk dan saya bahawa masjid itu dikawal oleh jin Islam. Berdasarkan dari keterangan itu, saya merasakan bukanlah satu perkara yang ganjil kalau masjid itu dipanggil masjid jin. Satu perkara yang tidak menyenangkan hati saya ialah untuk sampai ke masjid tersebut, kami terpaksa melintas tanah perkuburan yang amat luas. Dan juga menjadi satu kebiasaan kepada Datuk, dia lebih suka berjalan waktu malam tanpa membawa sebarang punca cahaya seperti pelita minyak tanah ataupun lampu suluh. Sedang kami berjalan, tiba-tiba Datuk berhenti. Dia bagaikan ternampak tubuh manusia bergerak-gerak di dalam gelap-gelap di celah batu nisan. Datanglah, saya kenal awak. Sama-sama anak Adam. Saya lihat Datuk menekapkan kedua belah tangannya ke pangkal leher. Saya segera merepatinya. Keluarlah, keluar, ujar Datuk lagi. Tidak ada jawapan dan tidak balas dari makhluk yang dilawan bercakap oleh Datuk. Saya dan Datuk terus tegak kaku di situ. Dalam gelap itu saya rasa ada orang bergerak-gerak memintas di depan kami. Datuk melompat dengan mendadak kira-kira dengan jarak 6 kaki tingginya. Bila Datuk berdiri semula di tempat asalnya, dia sudah memegang pergelangan tangan seorang lelaki tua. Nyalakan lampu minyak tanah kau. Lelaki itu patuh dengan cakap Datuk. Dari cahaya lampu minyak tanah itu, jelas kelihatan wajah lelaki dalam usia 50-an. Wajahnya pucat sungguh. Dari mana kau malam-malam ni? Soal Datuk. Saya menyiramkan air Yasin di kubur orang yang menjerit tu. Kubur siapa? Anak si Omar. Kau siapa? Nama saya Muhammad Tamat. Sayalah yang menjaga seluruh kawasan kubur ini. Dan saya tinggal di pondok belakang masjid tu. Bagi memastikan orang yang berkata itu manusia sebenar atau makhluk lain, Datuk menggenggam sekepal tanah. Tanah itu Datuk gosokkan ke lengan lelaki itu. Datuk senyum. Muhammad Tamat memang seorang manusia yang sebenar kerana tanah yang digosok di lengannya melekat di kulit. Datuk pun dengan senang hati menceritakan tujuannya datang ke situ. Dengan senang hati juga Muhammad Tamat sendiri memasang 3 pelita minyak tanah di dalam masjid tersebut. Bila semua urusannya selesai, Muhammad Tamat pun pulang ke pondoknya.
Memang ada terasa seram sejuk bila berada di dalam masjid tersebut. Datuk menyuruh saya tidur di sudut masjid berhampiran dengan tingkap dan pintu. Datuk terus bersembahyang sunat masjid. Selesai sembahyang, Datuk terus membaca Al-Quran. Saya akhirnya terlelap. Bila saya terjaga dari tidur, di hadapan saya terdapat seorang tua berjanggut, memakai serban dan jubah hijau. Air mukanya cukup bersih, bagaikan ada cahaya ketenangan di wajahnya. "Kau tidur di sana, nak?" katanya tenang. Saya pun bangun dan menuju ke tempat yang ditunjukkannya. Datuk terus membaca Al-Quran. Bila dilihat kiri dan kanan Datuk, terdapat beberapa orang lelaki memakai serban hijau dan berjubah hijau penuh khusyuk mendengar Datuk membaca ayat-ayat suci. Sepanjang pembacaan Datuk yang salah atau silap segera ditegur oleh mereka. Ruang masjid saya lihat terang benderang bagaikan ada lampu elektrik. Saya terus tidur dan bangun bila terdengar suara azan subuh memukul gegendang telinga. Saya segera mengambil air semayang. Dalam sekelip mata sahaja, saya dapati masjid itu penuh dengan manusia untuk bersembahyang subuh. Sebelum memulakan sembahyang, saya bersalam dengan seorang imam. Tidak banyak perkataan yang diucapkannya ketika saya berjabat salam dengannya. Datuk saya lihat cukup tenang berhadapan dengan orang-orang yang kami tidak kenali itu. Saya bersembahyang agak jauh dengan Datuk. Selepas sembahyang, orang-orang itu bersalaman antara satu sama lain. Akhirnya bersalaman dengan saya sebelum meninggalkan masjid. Pak Imam yang berbadan tegap adalah orang terakhir meninggalkan masjid. Bila sampai di halaman masjid, dia berpatah balik mendapatkan Datuk. "Awak orang baru, apa hajat datang ke sini?" "Memang ada hajat besar, Imam." "Apa hajatnya?" "Mahu menghilangkan suara yang menjerit dari kubur itu," Datuk terus menjawab. "Dia anak derhaka. Saya sudah berusaha juga ke arah itu." "Maksud Pak Imam?" Datuk bertanya lagi. "Ada saya tinggalkan air untuk disiramkan ke atas kuburnya. Tetapi orang yang menyiramkan itu tidak berapa sempurna." "Saya kurang faham," Datuk bercakap lagi. "Dia jarang bersembahyang subuh di sini. Sebagai orang Islam yang ada masjid, memang elok bersembahyang jemaah. Banyak faedahnya. Dapat mengekalkan semangat persaudaraan sesama Islam. Sembahyang seorang dengan sembahyang jemaah berbeza pahalanya," kata Pak Imam itu dengan senyuman. Dia lalu meminta diri dan tetap berdoa kepada Allah semoga niat baik Datuk itu akan berjaya. "Berusahalah untuk kebaikan. Tetapi apa yang harus awak ambil kira, segala kejadian yang berlaku sebagai petunjuk Allah untuk semua umat manusia di muka bumi ini." Itulah kata-katanya yang diucapkan kepada Datuk dan meninggalkan kesan yang amat mendalam pada diri saya. Saya hanya dapat melihat Pak Imam melangkah 5 tapak ke hadapan di halaman masjid. Batang tubuhnya gaib dengan mendadak saja, sebaik saja sampai ke arah sebatang pokok. Bila saya menoleh ke dalam masjid, saya lihat Datuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana subuh yang amat menyejukkan itu membuat saya 2-3 kali menguap panjang. Sesekali mengeliat menghilangkan rasa lenguh di badan. "Tamar, kau bacakan Yasin." Saya pun terus membaca Yasin dengan perlahan-lahan. Pembacaan saya sering terganggu dan tidak selancar pembacaan Datuk. Akhirnya beberapa orang kampung yang berdekatan datang sembahyang subuh di masjid tersebut. Mereka merasa agak pelik kerana saya dan Datuk tidak turut sama sembahyang jemaah bersama mereka. Dari gerakan dan kedipan mata mereka membayangkan kesangsian. Agaknya mereka mengira saya dan Datuk berlainan mazhab atau menerima ajaran agama yang silap. Bila mereka selesai sembahyang, Muhammad tamat menghampiri Datuk. "Kenapa tak berjemaah sekali?" tanya Muhammad tamat. "Kami sudah." "Dengan siapa?" "Tadi ramai orang datang satu masjid." Saya siap bercakap dengan Pak Imam lagi tadi. Saya bertukar senyum dengan Bilal yang muda. Muhammad tamat mengerutkan keningnya. Dia termenung sejenak. Cepat-cepat dia menuju ke sudut masjid sebelah kanan dan mengambil sebotol air jernih. Dia datang pada Datuk semula. "Awak bermimpi agaknya." "Saya bercakap benar. Di dalam botol yang awak ambil itu pemberian Pak Imam." "Pelik." Saya lihat muka Muhammad tamat berubah lagi. Bibirnya digigit sekuat hati hingga menimbulkan bekas pada bibir sebelah bawah.
awak berjemaah dengan jin ni. Alhamdulillah, saya bersyukur atas kebesaran Allah. Datuk pun menadahkan kedua belah tangannya. Orang kampung pun mula meninggalkan masjid, begitu juga dengan Muhammad Tamat. Bila matahari mula terbit di kaki langit, saya dan Datuk pun keluar untuk mandi embun. Seperti biasa, memang di luar dugaan, dalam langkah yang punya matlamat itu, kami pun sampai ke bahagian belakang masjid yang berhampiran dengan kawasan perkuburan. Lubang telinga Datuk dan saya mula diasak dengan suara orang menjerit dan menangis. Saya dan Datuk menuju ke arah bunyi suara itu. Matahari pagi mula memancarkan sinarnya yang lembut. Air embun di hujung daun yang terkena sinaran matahari nampak bermanik-manik. Burung-burung mula melompat dari dahan ke dahan berkicau riang. Bila saya dan Datuk sampai ke kubur anak Omar, saya lihat Muhammad Tamat terbongkok-bongkok menyiramkan air dari dalam botol ke atas tanah kubur. Saya dan Datuk terus menghampiri Muhammad Tamat. Dia tidak mempedulikan kedatangan kami. Datuk terus duduk di bahagian kepala kubur. Datuk membacakan sesuatu. Air yang disiram oleh Muhammad Tamat sudah habis satu botol. Muhammad Tamat pun meletakkan botol kosong dekat batu nisan. Saya terkejut botol kosong itu bergerak-gerak bagaikan disentuh oleh manusia. Akhirnya botol itu hilang. Perkara itu perkara biasa, kata Muhammad Tamat memberitahu saya yang kehairanan. Suara dari dalam kubur tidak sekuat tadi, tetapi saya dapat mendengar dengan jelas apa yang terkeluar dari dalam perut bumi itu. Aduh, panas. Ampunkan saya, Mak. Ampunkan saya, Mak. Itulah yang dapat ditangkap oleh gegendang telinga saya pada pagi yang hening itu. Datuk masih membisu 1000 bahasa. Sinaran matahari yang memancar di atas kubur cukup keras walaupun hari masih pagi benar. Saya perhatikan dengan penuh teliti memang terdapat kepulan asap nipis keluar dari tanah kubur itu. Di bahagian kaki yang berhampiran dengan batu nisan, saya lihat tanah itu bagaikan retak-retak kecil. Saya segera menyatakan apa yang saya lihat pada Datuk. Datuk menyuruh saya diam. Muhammad Tamat meninggalkan kami berdua di situ. Datuk terus membaca ayat-ayat suci. Saya tetap berada di samping Datuk. Bila Datuk selesai membaca ayat-ayat suci dan menoleh ke kiri, saya dapati Pak Imam berjubah hijau berdiri di sisinya. Pak Imam bersalaman dengan Datuk sambil berkata, "Dia anak derhaka." Pak Imam itu hilang. Suasana di tanah kubur terasa cukup sepi. Kicau burung tidak kedengaran lagi. Apa yang saya alami hanyalah rasa seram. Bulu tengkuk saya meremang tidak menentu. Suara dari dalam kubur terus hilang. Saya dan Datuk pun pulang ke rumah Pak Omar. Di rumah Pak Omar, Datuk duduk di ruang tengah memakai baju dan seluar hitam siap dengan tanjak sekali. Datuk merenung ke arah matahari terbit. Sebelah kanan lututnya tersusun beberapa batang pohon kayu kecil. Sebelah kiri lututnya terletak mangkuk putih tanpa air. Datuk bertafakur kira-kira 10 minit. Semua yang Datuk lakukan itu diperhatikan oleh Pak Omar dan saya dengan penuh teliti. Datuk memejamkan matanya rapat-rapat. Saya terdengar suara orang batuk. Entah dari mana datangnya, saya pun tak tahu. "Kau benar-benar mahu menolongnya?" terdengar suara gaib. "Ya, Pak Imam. Dosanya hanya akan hilang sesudah diampuni oleh ibu yang melahirkannya. Lagi, Pak Imam, dia harus juga meminta ampun pada ibu tirinya." Pak Imam itu bercakap lagi. Sebaik saja suara itu hilang, Datuk membukakan matanya. Di tangan kanan Datuk tergenggam selai kain berwarna hijau. Kain itu terus dibelitkan ke lehernya. Datuk merenung ke wajah Pak Omar tepat-tepat. "Kau sayang anakmu kan, Omar?" tanya Datuk. "Ya, aku sayang dia. Tentulah." Maka berceritalah Omar bahawa anaknya itu pernah menendang dan memaki ibunya sesuka hati. Malah pernah melukakan perasaan ibunya yang melarang dia bercampur gaul dengan budak-budak nakal. Larangan itu tidak dipedulikan oleh anaknya. Akhirnya anaknya itu terlibat dalam kumpulan penghisap ganja dan menjadi peminat ekor 3 nombor. Masa itu, judi 4 nombor ekor masih belum ada. Anak saya juga membuat kerja-kerja syirik, menyembah pokok, pergi ke kubur lama menurun nombor ekor, kata Pak Omar dengan wajah yang amat muram. Datuk hanya mendengar dengan penuh teliti. Pak Omar juga menyatakan ibunya menentang perbuatan itu hingga menimbulkan pertengkaran. Anaknya tidak dapat mengawal perasaan lalu memaki hamun ibunya sendiri. 3 bulan selepas peristiwa itu, Pak Omar pun bercerai dengan isterinya lalu berkahwin lagi.
Anak saya akhirnya bengkak kaki, tak boleh berjalan. Isteri kedua saya yang merawatnya. Masa merawat itulah anak saya membaling isteri muda saya dengan kayu hingga luka dahinya. Isteri muda saya meninggalkan saya. Lepas tu apa yang terjadi? Tanya Datuk. Anak saya dimasukkan ke hospital Batu Pahat dan meninggal dunia. Awak terlalu lebihkan anak, Datuk mencungkil. Memang dialah satu-satunya anak saya, kata Pak Omar. Setelah mengadakan perundingan dengan Pak Omar, Datuk berusaha mencari isteri tuanya. Akhirnya, isteri tua Pak Omar ditemui di Pontian. Datuk membawa isteri tua ke rumah Omar. Isteri muda tidak dapat ditemui. Menurut beberapa orang kampung di situ, isteri muda Omar sudah pulang ke kampung halamannya di Tanjung Balai, Indonesia. Semua peristiwa yang terjadi diceritakan oleh Datuk pada isteri tua Pak Omar. Perempuan itu menangis tersedu-sedu. Hatinya sangat pilu di atas perbuatan bekas suaminya yang tidak memberitahu tentang kematian anaknya. Malam itu, saya dan Datuk tidur di Masjid Jin sekali lagi. Kali ini kami datang ke masjid agak lewat, kira-kira pukul 1 tengah malam. Kedatangan kami disambut oleh Pak Imam berjubah hijau di muka pintu masjid. Kau sudah jumpa emaknya? Tanya imam itu. Ya, Pak Imam, kata Datuk. Mana dia? Dia ada di rumah adik Omar. Kalau begitu kita ke sanalah, jawab Pak Imam berjubah hijau itu. Kami pun menuju ke rumah adik Omar. Pak Imam tetap berada di antara saya dengan Datuk. Satu perkara ganjil yang saya alami, orang lain tidak dapat memandang tubuh Pak Imam itu. Mereka hanya mendengar suaranya saja, sedangkan saya dan Datuk dapat melihat gerak-geri Pak Imam itu. Pak Imam melakukan sembahyang 2 rakaat di rumah adik Pak Omar. Kemudian dia mengajak Datuk dan saya membaca surah Yasin hingga ke subuh. Sebelum matahari terbit, Pak Imam itu memberi sebotol air jernih kepada Datuk. Kau ajaklah ibunya ke kubur pada sebelah pagi. Suruh dia siramkan air ini di atas tanah kubur dan suruh dia baca ayat ini. Pak Imam memberitahu kepada Datuk sambil menyerahkan selai kertas yang bertulisan Jawi. Lagi Pak Imam? Datuk bertanya lagi. Sesudah selesai semuanya itu, ibunya harus melakukan sembahyang tahajud tengah malam meminta Allah mengampunkan dosa-dosa anaknya. Tetapi dia terlebih dahulu dengan hati yang suci, tulus dan ikhlas mesti mengampunkan perbuatan anaknya kepadanya itu. Janda Pak Omar dan iparnya termanggu-manggu mendengar suara gaib itu. Mereka hanya nampak sekilas pandangan bentuk tubuh imam yang berjubah hijau sewaktu berdiri di muka tangga sebelum menghilangkan diri dari kami semua. Teruskan bersama sesi audiobook seri Bercakap dengan Jin musim kedua episod ke-29 di Kacau Penunggu Kolam. Terima kasih kepada para subscriber, teman-teman dan kawan-kawan dan juga bakal subscriber yang telah menonton video ini tadi.